Anhu yang ditulis oleh Imam Kandahlawi tadi, bahawa seperti dikatakan ada seorang wanita yang kematian anaknya yang tunggal, yang satu saja, maka beliau berasa sedih. Maka para sahabat pun apabila budak itu telah meninggal, para sahabat memandikan dan mengkafankan dan solatkan sebelum hendak ditanam, sebelum hendak ditanam jenazah anak ini. Kemudian datanglah ibunya berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepadamu, aku telah beriman kepada nabimu, maka hidupkanlah anakku ini, kembalikanlah kepada diriku, dan hidupkanlah dia kembali semula. Maka aku berdoa kepadamu, aku beriman kepadamu, aku telah berpindah ke bumi Madinah, aku hidupkanlah aku kembali. اليهود والمنافقين يشمتون بها، يعني يشمتون شماتة، يتكلم عنها ويستحضرونها من علمها مات. Maka di sini Nabi mengatakan apabila wanita ini berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepada kamu dan telah beriman kepada nabimu, dan di sini di tempatmu yang mulia, dan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang munafik semua memandang rendah, menyakiti wanita perempuan ini. Maka dia nak seseorang untuk yang boleh menjaganya. Maka hidupkanlah anakku dan kembalikanlah kepadaku. Kemudian Abu Hurairah mengatakan apabila habis saja doa ini, maka anaknya pun mengangkat kepalanya dan kemudian hidup semula, dan umurnya juga berterusan dan panjang. أما سيدنا عزير فالله سبحانه وتعالى أحيا له الحمار حقه بعد 100 سنة، خلاص الحمار مات، ما عاد فيه أبدا، عظام فقط. فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن إلى سيدنا إبراهيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف ربي يحيي هذه بعد موتها؟ هذا قال يعني استغراب، ليس إنكار، لأن الإنكار كفر، لكن هو استغرب فقد تعجب، كيف ربي يحيي هذه بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وبعدين ربي أحيا له الحمار حقه قدامه سبحانه وتعالى، راه الحمار كيف أحيانا. Di sini ada menyatakan juga dalam Quran dikisahkan berkenaan kisah Uzair dan keldainya yang dimana telah dimatikan ataupun dituduhkan selama 100 tahun. Maka di sini Uzair bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kamu menghidupkan sesuatu perkara yang telah mati. Dan Allah bertanya, wahai Uzair, kamu tidak beriman kepadaku ke? Bukan tak beriman, tapi di sini merasa ajaib, bukan istingkar, bukan menafikan akan perkara ini. Kemudian dia mengatakan berkenaan dengan lihatlah pada satu kampung yang telah musnah dan segala-galanya tak boleh kena hidup kembali. Kemudian dia merasakan macam mana perkara ini boleh jadi seperti asalnya kembali. Maka Allah menidurkannya dengan keldainya selama 100 tahun. Apabila beliau bangun, lihat keldainya dah tak ada lagi, dah hancur. Dia bangun, keldainya dah mati, dah tinggal tulang belulang dan dah habis dah segalanya. Cuma Uzair ni yang tidur ataupun bangun selepas 100 tahun. وهكذا حصل أيضا كما ذكر الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام ثابت البناني أو غيره من الحفاظ، هذا قال لما مات حماره والناس يمشون في طريق مكة، فمات الحمار، فخلاص مات الحمار، والناس قالوا له خلاص الحمار مات، تفضل يعني اركب معنا على الحمار حقنا وكذا. قال لا أبدا، ماذا تعمل؟ الحمار مات، تفضل معنا نركب. قال لهم انصرفوا، قالوا كان نتركك لوحدك، الحمار مات. فدعا الله سبحانه وتعالى وقال اللهم لا أبرح من موقفي هذا، لا أنصرف حتى ترد لي حماري. فلما قال هذا الكلام حرك الحمار راسه وقام حيا مرة أخرى. Di sini dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz, ada seorang alim dia mempunyai keldainya di kota Mekah. Maka sedang berjalan, keldai ini pun mati. Bila keldai ini jatuh meninggal mati, orang-orang di situ pun cakap, kita apa, mari silakan bersama kami, ikuti bersama kami. Keldai ini dah mati, dah tak boleh nak buat apa lagi. Tapi alim tadi katakan, tak apa, kamu teruskan dahulu. Tapi orang peliklah, marilah sama-sama kami. Pasal keldai ini dah mati, dah tak boleh nak gerakkan. Dia kata tak apa, pergi dahulu. Apabila mereka semua telah pergi, alim ni berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku takkan bergerak daripada tempat ini sehingga kau hidupkan kembali aku punya himar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menggerak-gerakkan himar itu dan kemudian hidup balik. بعض الناس ينكر كرامة إحياء الموتى للأولياء، وهذا مذكور في القرآن ومذكور للأنبياء. لكن آخر الزمان المسيح الدجال يدعي إحياء الموتى وهو لا يحيي الموتى.
فقط الله سبحانه وتعالى يحيي آخر رجل يقتله المسيح الدجال. فقد قال ابن حجر في فتح الباري قيل أن هذا الرجل هو سيدنا الخضر عليه السلام عندما يحاصر المسيح الدجال المدينة، فيخرج واحد المسيح الدجال خير أهل الأرض أو من خير أهل الأرض فيقول لا الدجال يقتل واحد من المؤمنين، فيأتي الدجال إليه فيضربه بالسيف نصفين، يضربه هكذا ويمشي ما بين قطعتين والناس يشاهدون، فيقول لهم ألا تؤمنون أن ربكم؟ فاليهود والمنافقون الذين معه والكفار يقولون نعم، فيقولون تريدون أحيلكم؟ يقولون نعم، فيقولوا قم، فيقوم الجزء الأيمن مع الأيسر ويقوم حي مرة أخرى، فيقول سأقتله مرة أخرى، فيقتله مرة أخرى، ثم يقول قم فيقوم، فيقول الدجال للرجل لا ألا تصدق أن أنا ربك؟ يقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت دعوة الدجال الذي حذرنا منه رسول الله. ثم يحاول أن يقتله مرة ثالثة فلا يقدر على قتله، يحاول يضربه بالسيف بالفاس فوق راسه في عنقه ما يتأثر به، يقول لو كان هذا إله كان تمكن من قتلي، انظروا لم يتمكن من قتلي، ثم خلاص يتركه بعد ذلك. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الفتن المجلد الأخير من البخاري. Nabi mengatakan bahawa pada akhir zaman ni ramai orang yang tidak mempercayai akan kemuliaan para ulama yang boleh menghidupkan kembali orang yang telah mati. Maka juga pada akhir zaman ini juga akan datang satu fitnah, datang satu fitnah di mana Dajjal, Masih Dajjal, beliau akan klaim bahawa beliau boleh menghidupkan orang yang mati. Dikatakan pada akhir zaman nanti apabila Dajjal keluar, beliau akan mendatangkan seorang mukmin yang soleh, yang baik sekali, yang popular. Dikatakan orang ini adalah Khidir. Kemudian beliau akan membunuh orang ini di hadapan semua orang. Cara membunuhnya adalah dengan membelahkannya kepada dua. Belah pada dua, di kiri dan kanan. Kemudian Dajjal akan melalui di tengah-tengah orang ini. Kemudian dia akan berkata kepada pengikutnya, tidakkah kamu lihat perkara ini telah berlaku, beliau telah mati, telah aku bunuh, dan tidakkah kamu percaya bahawa aku adalah Tuhan? Maka orang-orang yang kafir, orang munafik, orang Yahudi semua akan percaya, ya benar, kami Tuhan, kamu adalah Tuhan. Maka Dajjal akan mengatakan kepada mayat tu, hiduplah semula. Kemudian mayat tu pun hidup semula, yang kanan dengan kiri bercantum kembali dan diri kembali. Maka di sini Dajjal pun mengatakan kepada pengikutnya, bukankah aku Tuhan kamu? Tidakkah kamu menyaksikan akan perkara ini? Maka orang-orang yang sesat semua akan mengatakan ya, dan mereka akan mengikutnya. Maka Dajjal akan membunuh lelaki tadi sekali lagi dengan cara yang sama, kemudian menyuruhnya hidup lagi sekali, dua kali dengan cara yang sama. Tapi kali ketiga Dajjal bertanya kepada orang yang telah dimatikan, tidakkah kamu percaya sekarang bahawa aku Tuhan kamu, aku boleh hidupkan kamu, dah mati dah 2-3 kali bangun? Tapi orang tersebut mengatakan, sesungguhnya aku setiap kali engkau hidupkan aku bertambah yakin lagi bahawa sebenarnya engkau ni adalah fitnah Dajjal yang Allah telah beritahu pada akhir zaman. Maka Dajjal pun merasa marah. Kali ini Dajjal nak cuba bunuh lagi, tapi dengan cara apa sekalipun. Nabi mengatakan dengan pedang, dengan kapak, dengan apalah, mesin gun semua, tak boleh membunuh orang tadi. طيب ثم قال أيضا سيدنا الغزالي والإيمان حتى الإيمان، إذن الإسلام يكون في أعمال صلاة وصوم، والإيمان كذلك أعمال، لأن الإيمان يتركب من 3 خصال. أول قول باللسان، فإذا جاء شخص أراد أن يدخل الإسلام ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما يصح. طيب هو في قلبه مؤمن بالله، مؤمن أن الله سبحانه وتعالى واحد، مؤمن، لكن ما الذي يترجم إيمانك الباطني هذا؟ الشهادتان. مذهبنا نحن الإمام الشافعي إذا أراد الشخص أن يدخل في الإسلام لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن مذهب الأحناف مثلا سيدنا الإمام أبي حنيفة ما يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقط يأتي بأي لفظ يعني يدل هذا اللفظ على أن الله سبحانه وتعالى واحد، وعلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. لو قال الله واحد والنبي رسول خلاص دخل في الإسلام. Maka di sini Nabi mengatakan, Imam Ghazali masih lagi memberitahu kepentingan beramal dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Maka iman juga adalah sebahagian daripada amal, di mana iman itu terbahagi kepada 3 perkara. Apabila kamu kata kamu beriman, hendaklah kamu berkata-kata dengan lidah kamu dengan menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Inilah pendapat Imam Syafi'i bahawa kita hendaklah menyebut dengan lafaz ini. Tapi ada pendapat Imam Hanafi mengatakan tak perlu menyebut asyhadu dengan lafaz segala-galanya. Yang penting ada sebarang lafaz yang membawa makna bahawa Allah itu satu dan Nabi Muhammad SAW adalah daripada Allah. Cukuplah, itu dianggap sebagai orang yang beriman. Mungkin saya nak tambah tadi sedikit kisah yang antara Dajjal dan juga orang soleh itu disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Fitan.